makhluk pada urusan seperti menjadikan, menghidupkan, memberi rezeki, mematikan, memudaratkan dan memanfaatkan. Maknanya syirik boleh berlaku bila satu orang dia menganggap makhluk ada kuasa untuk menghidup, mematikan, bagi rezeki, tahan rezeki. Kalau aku tak kerja dengan dia ni, macam mana aku nak makan? Seolah-olah macam orang tu bagi dia makan. Kalau aku tak buat begini nanti, macam mana? Dia menganggap mudarat, manfaat datang daripada makhluk. Orang beriman dia percaya benda itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini adalah seperti syiriknya golongan Nasrani dan Majusi. Ketika orang-orang Nasrani mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala itu Salisu Salasah, satu daripada tiga Tuhan. Subhanah, Maha Suci Allah daripada apa yang disifatkan oleh orang-orang Nasrani itu. Orang-orang Kristian menganggap Allah itu tiga. Allah itu the Father, the Word, the Holy Spirit. Tiga Tuhan. Semua ini satu. Jadi dia menganggap ada kuasa ketuhanan pada Nabi Isa, Jesus Christ. Nabi Isa menghidupkan orang, mematikan orang sebab dia Tuhan, sebab dia ada kuasa Tuhan. Sedangkan kita percaya semua itu tidak berlaku illa biiznillah, illa biizni rabbih jalla wa ala. Yang Nabi Isa boleh hidupkan orang mati itu bukan sebab dia Tuhan, sebab Allah mengizinkan. Dan dia merupakan mukjizat Nabi Isa. Dia boleh menyembuhkan penyakit kusta kerana itu mukjizat yang Allah beri pada dia. Dia boleh mengepal tanah, ditiup jadi burung, terbang. Bukan dia Tuhan, itu Allah bagi izin. Dia boleh menyebabkan orang buta nampak, itu dengan izin Allah. Dan lain-lain. Orang tempang berjalan, itu semua kemuncaknya orang dah mati dia bagi hidup. Bukan dia Tuhan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia memberi ataupun menganggap kuasa-kuasa ketuhanan ada pada makhluk, maka orang itu syirik. Orang-orang Majusi juga orang-orang Majusi pula mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala adalah yang kedua daripada dua Tuhan. Jadi kalau kita belajar Muqararatul Adyan, agama Majusi ini dia menganggap Tuhan ni ada dua. Mereka berkuasa pada waktu-waktu tertentu. Tuhan ni dia memang kelakar tuan. Tuhan ada shift. Shift siang Tuhan dipanggil Ilahun Nur, Tuhan cahaya, Tuhan baik. Tuhan cahaya ni Tuhan baik. Waktu siang ni bila ada matahari, waktu Tuhan baik berkuasa. Nanti petang, nanti maghrib, matahari terbenam, datang kegelapan. Kegelapan ni Ilahul Zulm, Tuhan kegelapan, Tuhan kejahatan sedang berkuasa. Jadi waktu malam mereka akan dia sembah Tuhan jahat. Nanti siang pula Tuhan baik pula, ada sembah Tuhan baik. Jadi dia boleh menyembah Tuhan tu bergila-gila, Tuhan baik, Tuhan jahat. Waktu siang minta dengan Tuhan baik, sebab masa siang shift Tuhan baik. Nanti malam bila gelap kena sembah Tuhan jahat lah. Pasal apa? Kalau kamu tak sembah Tuhan jahat, nanti dia kacau sama kau, nanti dia gigit sama kau. Dia faham macam itulah. Jadi orang-orang Majusi juga mensyirikkan Tuhan itu, mengatakan Tuhan ada dua. Yang kedua, syirik yang menganggap kekuasaan Allah itu kepada perkara-perkara lain. Dia sama ada berbentuk fizikal ataupun dia hanya bentuk anggapan, hanya berbentuk konsep. Dia kata ini Tuhan, padahal tak ada pun. Seperti mana juga orang-orang Greek yang menganggap kekuasaan di langit dikuasai oleh Zeus, dan kekuasaan di bawah bumi dikuasai oleh Hades, adik dia. Kita tengok cerita Clash of Titan kan. Tuhan adik-beradik, yang Tuhan baik kat atas, bila dia marah dia ambil peti, boom, tembak peti. Yang bawah Tuhan menjaga kematian. Jadi kena sembah Tuhan Zeus kalau nak minta selamat ke atas muka hidup. Kena sembah Tuhan Hades kalau tak nak mati cepat. Sebab Tuhan Hades ni jaga kematian, dia boleh ambil nyawa.
Jadi kalau sembah dia, dia bagi nyawa panjang. Ini semua khurafat dan tidak boleh berlaku kepada orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Tuhan yang menguasai, Allah dialah yang menguasai pemerintahan langit dan bumi. Dialah Tuhan yang tidak mempunyai anak. Macam mana orang Kristian menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Dia tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Allah tak perlukan Tuhan-Tuhan lain. Allah tidak ada companion, makna Tuhan-Tuhan yang memerintah sama-sama dia. Ya, Allah tak buat macam tu. Yang ada para malaikat Allah tugaskan, ni jaga hujan, yang ni jaga ini jaga. Memang ada Tuhan malakul maut, jaga kematian, ambil nyawa. Tapi dia bukan Tuhan. Kita tak sembah malaikat. Malaikat bukan Tuhan. Mereka juga adalah hamba-hamba Allah, makhluk yang Allah tugaskan dengan tugas-tugas tertentu. Dia bukan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata, walam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah tak ada sesuatu pun Tuhan yang berserta bersama dia dalam pemerintahan. Dan dia telah menciptakan tiap-tiap makhluk dan menentukan qadar-qadar dengan sempurna. Surah Al-Furqan ayat 2. Okey. Yang kedua, menyifatkan dirinya atau orang lain dengan sifat-sifat kesempurnaan. Bila mana kita menganggap manusia ada sifat-sifat kesempurnaan, maka orang itu telah melakukan syirik. Kalau paling dekat sekali dengan negara kita ni, apa yang berlaku pada Ayah Pen lah. Pengikut-pengikut Ayah Pen, dia percaya Ayah Pen itu Tuhan. Dan Ayah Pen sendiri pernah sebut, itu agama Buddha, agama Hindu, agama-agama ni semua ni hamba je buat. Oh hebat. Mana aku yang mereka ni agama Hindu, agama-agama ni semuanya. Dan kawan saya ikut ajaran ni, dia kata maknanya ikutlah agama mana-mana pun betul, semua betul. Sebab semuanya Ayah Pen yang buat. Nak ikut agama Islam betul, sebab tu Ayah Pen yang buat. Dialah yang memiliki kerajaan langit. Betul, kerajaan langit tu. Ayah Pen pergi mana sekarang? Dia kata naik ke langit, tak turun-turun. Ada orang buat kelakar kan? Mana pergi Ayah Pen? Dia naik ke langit, kena langgar dengan kapal terbang Air Asia. Tu yang tak jumpa-jumpa. Kita pelik macam mana orang boleh ikut ajaran ni? Pelik. Tapi tuan-tuan, pelik-pelik pun kita kena lihat benda ni berlaku bila akidah tidak mantap. Bila akidah tak mantap, antara orang yang ikut ni, dia kata, kau tak tengok macam mana sami-sami dekat batu cave tu, dia cium kaki Ayah Pen, dia tuang air kaki Ayah Pen, air tu dia minum. Kau tak tengok kalau sami-sami batu cave tu macam ni punya respect ke Ayah Pen, takkan kita tak boleh respect? Itu orang macam kau lah kan? Tak sekolah punya. Tuan-tuan tengok muka Ayah Pen, tak usah kata Tuhan, tuan-tuan nak anggap dia sebagai Nabi. Nabi Rasul-Rasul ni Allah jadikan perawakan wajahnya itu menarik bila kita lihat. Wajah Nabi SAW, ada orang masuk Islam, dia duduk di Madinah, Nabi datang, dia tengok wajah Nabi tu, dia kata subhanallah, seperti cahaya, seperti bercahaya wajah dia. Dengan itu saja buatkan dia tertarik. Belum tengok akhlak lagi, belum dengar Nabi bercakap lagi. Dia tengok wajah Nabi saja, dia dah rasa. Begitulah juga orang-orang Yahudi, antaranya Huyai, ayah kepada Sofiyah, yang akhirnya Sofiyah ni dia kahwin dengan Nabi SAW selepas perang Khaybar. Dia cerita benda sama. Ketika Sofiyah cerita, wahai Rasulullah, ketika mana kau datang ke Madinah, ayah aku tengok kau dari jauh. Ayah aku melihat kau dari jauh. Dia tengok dari jauh, dia tahu ini benar-benar Rasul. Dan dia berkata dengan pakcikku yang sama-sama melihat kau, macam mana pandanganmu tentang Rasul ini? Dia kata benar, dia ni adalah Rasul. Tetapi lepas tu ayah aku tanya pula kepada pakcik aku, apa yang kita nak buat? Adakah kita nak ikut seruan dia ataupun kita menentangnya? Kata pakcikku, kita menentangnya kerana dia bukan bangsa Yahudi. Nampak kan?
Tuan-tuan boleh tengok cerita ni, kisah ni, riwayat ni dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Maknanya orang Yahudi ni tengok Nabi tu tahu ni Rasul. Dengan perawakan wajahnya, memang Allah buat Rasul-Rasul ni wajah mereka kacak. Tak ada jenis muka macam lanun, sengit-sengit mata, tak ada. Kan, tak ada bercakap. Kan tak ada. Memang tak ada. Muka ke pecah rumah tak ada. Ni kita tengok ayah Pin dengan wajah seperti itu, kita tengok tak ada cahaya, tidak ada nur. Kita tengok, tak usah kata nak anggap dia Tuhan, nak anggap dia Nabi pun akal saya yang waras tak menerima. Ya? Yang Rasul Melayu ke Ampang tu lagi sama juga. Tidak nampak cahaya kerasulan pada wajah. Allah tak letakkan, bila melihat wajah tu hati kita jadi seronok. Tak ada. Kita tengok jadi pelik. Orang yang ikut ni biasanya orang yang pernah sakit. Saya kaji juga benda ni. Orang-orang yang ikut ni biasa dia sakit, dia berubat sana, berubat sini, berubat sana tak boleh, dia pergi jumpa Ayah Pin, dia pergi jumpa Rasul Melayu tu. Rasul Melayu tu ubat. Bila dengan tu sembuh. Melekat dia. Inilah dia yang benar. Tidak ada yang benar-benar, melainkan inilah yang benar-benar saja. Yang lain semua tak benar. Bila dia hantar surat kepada Jabatan Agama Islam Selangor, kan macam Nabi hantar Dihya Al-Kalbi pergi Rom, yang pergi Mesir, yang ni dia hantar pergi Kisra Parsi surat mengatakan dia Rasul. Dia Rasul Melayu pun buat, hantar ke Jakim surat kan. Ni memang Rasul betul ni. Kalau tak akan dia berani buat macam ni. Ikutlah.